Janji Allah Subhanahu Taala kalau umi tengok dalam Al-Quran ni terlalu banyak. Antaranya lah ya, sedikit untuk meyakinkan lagi diri kita, menyejukkan lagi hati kita, melapangkan lagi dada kita bila kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu Taala ni. Dan apa jua yang akan saya sebutkan selepas ni? Alhamdulillah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya kepada Kak Salwa, Ketua Muslimat Masjid Al-Falah dan seluruh ahli jawatan kuasanya. Terima kasih saya kepada ibu-ibu, abah, anak-anak, kakak-kakak, adik-adik semua, jemaah Masjid Al-Falah USJ 9 dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Semua yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Umi semua sihat? Alhamdulillah, Umi lama tunggu. Tak, Umi okey pinggang? Okey, tak semut-semut kaki? Alhamdulillah, dahsyat orang-orang jemaah USG ni. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Umi, Abah, sebelum kita mula, boleh kita berdoa untuk diri kita dan insya-Allah sedikit doa kita untuk masyarakat Islam Palestin. Boleh ya? Mudah-mudahan Allah angkat doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala berkatkan hidup Mi Abah, kakak-kakak, anak-anak. Mudah-mudahan segala masa yang diperuntukkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini mudah-mudahan diberkati. Ada beberapa doa yang dalam Al-Quran dan doa daripada baginda Rasul SAW. Sebahagiannya memang biasa saya ajar Umi, Abah, biasa doa dulu sebelum mula kuliah ya. Kalaulah kita di rumah mungkin terlupa. Sebab kita datang majlis ilmu, mudah-mudahan banyaklah doa-doa yang diangkat kerana janji Allah Subhanahu Taala ni Mi, bah, ada 3 perkara lah antara banyak-banyak janji Allah Subhanahu Taala. Jauh sikit ni, jangan meletak-letup itulah. Okey, antara 3 janji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengar, nak jauh lagi pun boleh. Okey, akak ni boleh belaka. Alhamdulillah. Janji Allah Subhanahu Taala kalau Umi tengok dalam Al-Quran ni terlalu banyak. Antaranya lah ya, sedikit untuk meyakinkan lagi diri kita, menyejukkan lagi hati kita, melapangkan lagi dada kita bila kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu Taala ni. Dan apa jua yang akan saya sebutkan selepas ni, Alhamdulillah, betul? Sound okay? Proof? Alhamdulillah. Iaitu 3 daripada banyak janji Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran. 1, kau doa, aku kabulkan. 1, Udu'uni astajib lakum. Kau doa, aku kabulkan. Kau ingat aku pasti ingat engkau. Yang kedua ni, yang kedua, fadhkuruni adhkurkum. Kau ingat aku lagi ingat kau. Itu 2. 3, kau bersyukur, niscaya aku tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Paling tidak 3 janji Allah ni, kalau kita yakin, memang kena yakin. Dan memang itulah keimanan kita. 1, kau ingat aku lebih-lebih lagi ingat kau. 2, kau berdoa, niscaya aku kabulkan. 3, kau bersyukur, aku pasti menambahnya. Ini 3 antara banyak-banyak janji Allah SWT di dalam Al-Quran.
Jadi kita berdoa antaranya, puan-puan bolehlah catat doa ni, nanti kalau Umi Abah kat rumah ke misalnya, bolehlah juga dijadikan bacaan-bacaan. Kadang-kadang saya suka tulis kat mana, dekat mana-mana buku yang saya ada. Ya? Saya suka tulis doa-doa ni di mana-mana buku yang saya ada, di mana-mana catatan, di mana-mana buku. Ini antara buku yang bagus lah ya, buku yang ditulis oleh Imam An-Nasai tentang amalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya ya, min sunanil Mustafa fi dawam hayatihi. Amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepanjang hayatnya. Contohlah, saya tulislah nanti doa-doa ni di depan-depan buku-buku mana-mana yang saya nak baca. Jadi secara tak langsung bila Umi buka buku tu, sebelum Umi baca doa-doa ni. Ya. Antaranya doa kita pada pagi ni yang saya sebutkan tadi ialah surah Asy-Syu'ara ayat 83, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Surah Asy-Syu'ara ayat 83. Maknanya, ya Allah, berikanlah aku ilmu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin, dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Dekatkan aku dengan orang-orang yang saleh. Ya, sudah tentu ini yang kita nak dalam kehidupan kita. Yang keduanya, doa yang saya dah pernah sebut pada Umi Abah juga, bila kita nak menadah ilmu ni, surah Taha ayat 114, doa yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul rabbi zidni ilman. Katakanlah, wahai Muhammad, ya Allah, tambahilah bagiku ilmu. Yang ketiganya, kita doa seperti yang Umi biasa doa dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala itu rahmat Allah, dan kurniakan bagi kita itu setiap urusan kita itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, doa daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibaca pada pagi hari dan petang hari. Allahumma bika, jom ya Abah, kita baca sama-sama yuk. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau aku berpagi-pagi. Ya Allah, kepada Engkau aku berpetang-petang. Ya Allah, kepada Engkau aku hidup. Ya Allah, kepada Engkau aku mati. Dan ya Allah, kepada Engkau aku akan kembali. Ni antara beberapa doa kita, mudah-mudahan di awal kuliah kita, awal pagi kita. Dan kalau tidak di sini, Umi jadikanlah juga bacaan-bacaan Umi Abah setiap hari, terutamanya bila kita mengaji. Ya, maknanya baca kitab ya. Kita juga Umi Abah nak berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala supaya Allah Subhanahu Ta'ala melindungi umat Islam di Palestin ya, yang berada dalam keadaan yang tak terkata untuk kita katakan. Moga-moga Allah Subhanahu Ta'ala melindungi dan memberikan nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allah berikan bantuan dengan sesegeranya, pertolongan secepatnya ya. Doa kita, Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi Palestin. اللهم اصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah kita kepada semua yang hidup maupun yang mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan Jannatul Firdaus buat semua yang terkorban. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Mi, sebenarnya pada musibah orang lain ada kekuatan iman untuk kita.
Pada musibah orang lain ada kekuatan syukur pada kita. Pada musibah orang lain itu ada kekuatan sujud bagi kita. Pada musibah orang lain itu ada kekuatan kasih sayang bagi kita. Bayangkan bagaimana kanak-kanak yang kehilangan mak abah, isteri yang kehilangan suami, suami yang kehilangan isteri dan mak abah, pandang ahli keluarga kita dengan penuh kasih sayang. Pada musibah orang lain itu mencetuskan kasih sayang tinggi dalam hati kita. Pada musibah pada orang lain itu mencetuskan rasa syukur yang mendalam dalam diri kita. Kita boleh duduk aman, kita boleh duduk dalam keadaan selesa, kita boleh tidur macam biasa, kita boleh makan apa kita nak makan. Dalam keadaan di sana itu yang tak terbayang untuk kita bayangkan. Kan? Jadi rupanya dalam keadaan itu ada kekuatan iman pada kita sepatutnya. Ada kekuatan syukur yang lebih pada kita sepatutnya. Ada kekuatan kasih sayang melimpah ruah pada kita sepatutnya. Ada kekuatan doa yang panjang, yang banyak yang nak kita baca patutnya. Kepada orang yang walaupun tidak kita kenali siapakah mereka. Ya, tak kenal nama, mungkin sebahagian kenal, ada tahu bila masuk berita, sebahagian tidak. Inilah doa-doa hebat yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kita boleh saling mendoakan walau tidak mengenali antara satu sama lain. Mudah-mudahan berkat tambahnya iman di musibah orang lain. Mudah-mudahan bertambahnya syukur disebabkan kesengsaraan yang dilalui oleh orang lain, penderitaan yang dilalui oleh orang lain. Mudah-mudahan berkat kasih sayang yang bertambah disebabkan melihat keadaan yang dilalui, penderitaan dilalui oleh orang lain. Semuanya ini mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab bagi orang lain semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dekat dengan manusia, dengan insan yang kita sayang, dengan jiran yang kita sayang, dengan sahabat-sahabat yang kita sayang, dengan jemaah yang kita sayang. Mudah-mudahan dia menjadi sebab untuk menambahkan lagi ikatan hubungan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kasih sayang kita sesama manusia. Insya Allah, umi dalam hati, dalam hati doalah, ya Allah tambahlah iman aku, ya Allah tambahlah syukuran aku, ya Allah tambahlah doa aku, tambahlah kekuatan aku, tambahlah sujud aku, tambahlah melimpah ruahlah kasih sayang aku. Jangan sampai dah tak ada depan mata nanti baru nak aku tangisi, jangan sampai bila aku dah tak mampu nanti baru aku nak menadah tangan berdoa, baru aku nak banyakkan sujud. Semuanya Allah ketuk, bukan pintu hati orang yang menderita tetapi orang yang bahagia, orang yang senang macam kita ni, supaya tak lupa akan apa yang kita ada, insya-Allah. Mi Abah, hari ini untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sekali lagi kepada Allah SWT dalam kuliah hari ini, saya nak kongsikan apa yang dikatakan tadi, 3S. Kata Kak Salwa, S Salwa, S Sharifah, S siapa lagi? Ada siapa-siapa S lagi? Salma, ada Salma. Tak adalah ya, gurau-gurau ya. Ni 3S ni Mi adalah bagaimana kita nak menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul ni Mi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan, Allah datang kepada kita itu seorang Rasul, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, yang memiliki teladan contoh yang baik. Tapi kebaikan yang ada pada baginda Rasul SAW tersangkut pada 3 perkara. Maknanya kita boleh ikut contoh teladan baginda Rasul SAW dengan keimanannya, dengan akhlaknya, dengan akidahnya, dengan amalannya, semua tu boleh ikut baginda Rasul SAW. Tapi ayat tu ibaratnya menyangkut dengan 3 conditions, 3 syarat. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Jangan berhenti kat situ je bila baca, habiskan 3 conditions tu. Liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira.
pada siapa kita dapat mengikut keimanan, ketakwaan, amalan, akhlak baginda Rasulullah SAW kepada liman kana yarjullah, orang yang nak dapatkan rahmat dari Allah. Satu. Wal yaumil akhir, dan orang yang nak dapatkan keselamatan, kesejahteraan pada hari akhirat. Dia bayangkan dunia, dia bayang juga akhirat nanti. Dia ikut Nabi, ikut ajaran Islam ini untuk dunia dan untuk akhirat. 2, untuk Allah. 2, untuk akhirat. 3, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang boleh ikut uswatun hasanah daripada Nabi itu adalah orang yang banyak ingat Allah. Sebab itu Imam An-Nawawi dia ada menulis kitab yang namanya Al-Adhkar. Kalau boleh dapat, carilah buku tu. Dah diterjemah dalam dah belajar. Okey. Itu menarik tu. Al-Adhkar, Imam An-Nawawi dah belajar dah. Maknanya hudurul qalb ilallah. Maksud Al-Adhkar yang kita sebut dalam bahasa Melayu tu zikir, bukan sekadar zikir yang kita baca 33 kali lepas mayang tu saja kan, itu tu zikir khusus. Lepas mayang, ini zikir Nabi bagi kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dinamakan zikir Fatimah. Setengahnya menamakan, riwayat zikir nak mudah ingat, zikir Fatimah. Pasal apa zikir Fatimah? Bila Sayyidatina Fatimah, anak baginda Rasulullah SAW, berada dalam keadaan kesulitan, kepayahan, ialah hidup susah, hari-hari uli tepung, bukan senang macam kita kan. Semua susah. Bila susah datang kat baginda Rasulullah, Sayyidina Ali pun bukan seorang yang kaya macam Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kaya, yang mengangkat kunci peti besinya je berapa unta, nak angkat kuncinya je. Tetapi pemurah yang amat. Di kalangan sahabat Nabi ni ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi Fatimah kahwin dengan Ali, Ali miskin, Sayyidina Ali miskin radhiyallahu anhu. Namun begitu bila datang kepada baginda Rasulullah SAW menceritakan kesusahannya, maka Nabi SAW kata, baca habis mayang, kan? Ada hadisnya tu, habis salat baca Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Allahu Akbar lebih banyak daripada Subhanallah, Alhamdulillah. Total 100. 100 kali. Itu zikir, zikir khusus. Tapi zikir secara umum, hudurul qalb ilallah. Kita mendatangkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa pun keadaan, dalam salat, dalam belajar, dalam masak, dalam jalan, dalam apa-apa saja kita ada hati. Orang kata ada hati, jangan tak ada hati. Datangkan hati. Sebab itu yang disebut lisanan ratiban bidzikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Itulah dia azkar, zikir-zikir, mengingati Allah sehingga lidahnya basah ingat Allah Subhanahu Wa Taala, badannya juga kuat untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ringan untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni antara tempat-tempat di mana kita kuat ingat Allah Subhanahu Wa Taala bila kita datang majlis ilmu. Dia tak sama pergi pergi IKEA dengan tak sama kan dah tentulah jadi sebab itulah ada masa-masa kita yang kita tarik jiwa kita betul-betul ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baiklah, jadi dengan sebab itu ada 3 condition yang membolehkan kita ni mengikut baginda Rasulullah SAW. Ayat itulah apabila seorang itu diingat Allah, apabila seseorang itu diingat akhirat dia, dan yang ketiganya apabila dia nak dapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan dalam keadaan ini, mari kita tengok beberapa contoh sahabat baginda Rasul SAW yang hatinya begitu terkait kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang juga dengan itu menunjukkan ketaatannya kepada baginda Rasul dan Allah Subhanahu taala. Kerana bila kita ingat baginda Rasul SAW, nak contoh baginda Rasul SAW ni, dia punya link dengan Allah Subhanahu taala itu laju. Kalau kita line laju ni berapa G? Orang Subang 5G semua tak ada dah keluar dekat handphone tu 4G atas tu tak ada semua 5G dah. Ada ibarat begitulah, bahkan lebih laju. Bila kita selawat, bila kita buat, bila kita ambil sunnah baginda Rasul SAW, dia punya link dengan Allah tu laju. Ini dibuktikan di dalam surah An-Nisa ayat 80. Wa man ata'ar rasul faqad ata' Allah wa man yuti'ir rasul, bersama surah An-Nisa ayat 80. Wa man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah SWT. So apa saja yang kita buat, mengambil daripada uswatun hasanah baginda Rasul SAW, dengan yakin bahawa orang yang dapat ikut baginda Rasul itu adalah 3 keadaan, iaitu orang yang menghendaki rahmat dari Allah, orang yang menghendaki rahmat pada hari akhirat, dan orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu taala pada apa yang dia buat untuk mencontohi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bererti dia telah taat kepada Allah Subhanahu taala. Sebagai contoh, beberapa orang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita gambarkan dan lihat keadaan, ada yang melalui kata-kata, ada yang melalui keadaan, bagaimana mereka ini sangat mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, satu daripadanya adalah seorang sahabat yang namanya Thauban. Thauban ni, saya ingat Umi dah pernah dengar nama dia ni. Walaupun Thauban radhiyallahu anhu, kita pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah ni, setiap kali kita menyebut nama para sahabat, maka kita akan tutup di belakang namanya dengan perkataan radhiyallahu anhu, dan yang perempuan dengan radhiyallahu anha. Nama Thauban radhiyallahu anhu ni taklah semasyhur nama-nama sahabat yang lain. Kenapa tak masyhur? Kerana Thauban tak banyak meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat Nabi yang lain itu yang dikira sebagai sahabat-sahabat yang lebih masyhur, kerana apa? Antaranya kerana mereka ini meriwayatkan hadis yang banyak daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut ulama, sahabat yang dikira masyhur kerana meriwayatkan hadis, jumlah hadis yang diriwayatkan itu melebihi 1000. Siapa yang meriwayatkan hadis melebihi 1000, makanya ia dianggap sebagai sahabat-sahabat yang lebih masyhur berbanding sahabat Nabi yang lain. Ini menurut setengah pandangan. Maka sebab itu kalau Thauban radhiyallahu anhu ni jarang didengar, itulah antara sebabnya. Kerana Thauban meriwayatkan menurut fakta dalam penulisan mengatakan dia meriwayatkan sejumlah 128 hadis. Jadi tak banyak. Berbanding Abu Hurairah radhiyallahu anhu misalnya 5,786 hadis misalnya. Anas bin Malik 2,286 hadis. Isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha 2,210 hadis sebagai contoh. Jadi Thauban, saya cerita sikit pasal Thauban, pasal tak kenal maka tak sikit-sikit lah, saya pun tak ingat semua. Thauban adalah hamba yang dimerdekakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hamba yang dimerdekakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bilal bin Rabah itu dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kita biasa dengar. Tapi siapakah orang yang dimerdekakan oleh baginda Rasulullah SAW? Itu
Jarang kita dengar, memang pun tak banyak berbanding sahabat-sahabat yang kaya tadi. Seperti Abu Bakar, Osman, sebahagiannya memerdekakan hamba, sebahagiannya mewakafkan harta ni macam-macam. Nabi lah yang memerdekakan Sauban ni. Orang yang memerdekakan di zaman Nabi SAW itu tinggi darjatnya. Walaupun tak kaya, tapi dia usaha memerdekakan dulu sistem perhambaan kan. Kalau dapat dimerdekakan, itu suatu perkara yang sangat digalakkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga kan ada hadis menyebutkan, dinarun, mengkategorikan kemana kamu nak pergi duit-duit kamu ni. Harta yang kamu ada, kamu nak belanja macam mana? Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan beberapa tempat kamu nak bagi duit kamu. Kamu nak nafkahkan duit kamu. Satu daripadanya yang awal disebut dalam hadis ini ialah dinarun anfaqtahu ala raqabah. Hamba. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Pergi berperang. Dinarun anfaqtahu ala al-masakin. Kamu menggunakan wang ringgit kamu itu. Ringgit tu saya sebutlah. Tak ada ringgit dalam hadis tu. Dinar. Dinar yang kamu nafkahkan kepada alal masakin, orang-orang yang susah. Ini yang orang duk bantu-bantu semua. Di Palestin dan sebagainya itu kan. Di tempat-tempat yang susah sekarang ni kita salurkan macam-macam bantuan kepada sana. Dinarun anfaqtahu ala ahli. Termasuk dalam 4 yang hebat-hebat, 3 yang susah ni, tiba-tiba ada satu. Dinarun anfaqtahu ala ahli. Harta yang kau nafkahkan untuk ahli. Ahli siapa? Ahli mana? JKK mana? Persatuan Tupperware mana? Ahli bersekutu mana? Ahli itu maksudnya ahli keluarga. Karabah. Kita bahasa Melayu cakap kerabat. Tu kerabat. Dan tu kerabat tu daripada perkataan Arab. Karuba, karib, dekat. Maknanya ada bau bacang kita. Ada dekat dengan kita. Dekat lagi tak bau bacang pun. Adik-beradik, mak bapa, anak, isteri, suami. Jadi 4 ni. Ada dalam hadis Nabi bila cakap pasal memerdekakan hamba. 4 ni. 1 dah tak ada. 2 dah tak ada. Yang ada 2 je tinggal. Kan? Kecuali fi sabilillah itu sudah diterjemahkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam senarai asnaf sebagai contoh. Fi sabilillah termasuklah anak-anak kita yang belajar, mereka termasuk dalam kumpulan fi sabilillah, kerana menuntut ilmu itu juga sebagai fi sabilillah. Saya pun boleh dapat juga pasal buat kajian. Kalau kajian tu boleh memberi impak kepada masyarakat misalnya, boleh mohon dana daripada Majlis Agama Islam di bawah fi sabilillah. Tu maksud hari ni. Dan lain-lain bergantung kepada negeri-negeri yang memberikan penjelasan melebarkan maksud fi sabilillah. Jadi 2 je tinggal. Orang susah, fi sabilillah dengan maksud tadi orang susah, dan yang ketiga ahli keluarga. Tapi dalam senarai yang pertama tu rakabah. Dinarun anfaqtahu ala rakabah. Kau ada dinar, kau ada harta, kau memerdekakan harta. Tapi kata baginda Rasulullah SAW, mana a'zamu darajah dalam 4 tu? Yang tinggi darjatnya. Dinarun anfaqtahu ala ahli. Dia yang terakhir Tapi tu yang paling tinggi darjat balik ni ada nak beli apa-apa ke? Tu ingatkan tu tak minyak tak ada minyak. Kat rumah minyak dah habis. Balik bersinggah pergi beli minyak. Dalam hati, walaupun minyak ni boleh dibeli oleh suami, tapi aku nak nafkahkan untuk keluarga. Aku tak nak berkira. Nanti pergi tengok cucu, bagi cucu RM50. Bukan dia tak ada mak bapak. Dia ada mak bapak. Tapi cakap dalam hati, duit aku ni banyak mengalir. Ke mana mengalirnya? Aku nak mengalir ke cucu aku ni. Ada duit sikit pergi kat cucu. Ada duit sikit pergi kat adik-beradik. Ada duit sikit beli kat mak bapak. Ada duit sikit. Banyak pergi kat isteri.
pergi kat suami. Tak kira. Pasal dia masuk dalam tu. Jadi balik-balik pada cerita Sauban meriwayatkan sejumlah 128 hadis. Sauban juga adalah hamba yang dimerdekakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sauban juga adalah darah keturunan lahir di Yaman, tetapi setelah meninggalnya baginda Rasulullah SAW dikatakan Sauban kemudian yang berhijrah ke Syam. Ini antara beberapa fakta tentang Sauban. Tetapi kecintaan Sauban kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Sauban ini menyebut kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika mana dia menunggu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lambat balik ataupun tak balik pada malam tu. Umi, nanti Umi boleh tengok lagi, saya dah sebutlah saya rasa pun sebelum ni, just in case kalau ada jemaah yang tak pernah dengar ataupun ialah kita ni kadang-kadang dah banyak-banyak sangat belajar tak hari-hari ada kelas. Lupa. Banyak-banyak sangat tak apa nak ingat lah ustaz ni ke tu semua saya refresh saja lah ya. Sauban ni dia rindu kepada baginda Rasulullah SAW dan kemudiannya oleh kerana dia rindu besok Nabi balik, Nabi tak balik, besoknya Nabi balik, dia pun menceritakan kerinduan dia. Apa kerinduan dia yang dia sebut? Dia kata, kau tak balik aku tak dapat nak lelapkan mata, dia kata. Kita ni yang ada depan mata pun tak balik, ada aku kisah. Kau kan ada kunci, masuklah sendiri. Macam mana tu ini Umi kalau nak ukur bagaimana ni ashabikan nujum bi ayyi syai'in iktadaitum ihtadaitum, sahabat aku ibarat bintang di langit, apa yang kau ambil daripadanya insya-Allah akan mendapat hidayah. Kita baca ni supaya menguatkan lagi kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila tak balik, dia kata dia rindu, dia tak dapat melelapkan matanya. Saya bila baca tu saya kata, ya Allah, betapa tingginya kecintaan mereka ini kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ada pada kita adalah kecintaan berasaskan kepada keimanan dan kecintaan berasaskan kepada ikhtiari. Kita kena usaha baca, tengok, sebut selalu untuk timbulkan kecintaan. Anak, suami, isteri, mak abah tu dia kecintaan yang datang kerana pertalian darah, kerana datang kerana hidup bersama-sama, kerana datang kerana kita mengandungkan dia 9 bulan 10 hari, kelek dia, susukan dia, tidurkan dia, beri sayang dia, kita ada bonding berbanding dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dilihatkan kepada para sahabat yang tak ada bonding apa-apa kecuali kerana keimanan juga yang dibangunkan, maka kita dapati dahsyatnya perasaan mereka ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar dia bayangkan dia tak dapat tidur tu, tetapi juga dia fikir kalau di dunia tak dapat jumpa, adakah di akhirat nanti dapat jumpa? Sebab itu kita pun membayangkan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan aku dapat jumpa ahli keluarga aku dengan hari akhirat kelak, di yaumil mahsyar kelak. Itu kita dah diberikan janji oleh Allah SWT dan disebut di dalam Al-Quran, semua yang beriman ini akan berjumpa dengan abaihim, tok nenek mak bapak dia semua-semua dulu. Walaupun Umi tak pernah jumpa pun moyang Umi pernah jumpa moyang Umi. Ada lagi yang ada moyang sekarang? Ada. Panjang umur moyang tak jumpa dah lah. Atas lagi pada moyang, tak pernah nampak pun. Gambar pun hitam putih dan lusuh dah. Bawa pergi kedai pun suruh dia cantikkan balik pun tak pernah nampak muka lah. Tak pernah tengok, tak pernah jumpa pun. Boleh jumpa tak? Menurut pandangan ulama, disebabkan oleh keimanan mereka, keimanan kita dan rahmat dari Allah. Ini tak boleh lupa. Segala-galanya tertakluk atas rahmat daripada Allah SWT. Siapa pun daripada keturunan Umi Abah dulu yang tak pernah Umi Abah tahu pun boleh jumpa. Sehingga dibincangkan oleh ulama, habis keimanan dia dengan keimanan kita tak sama, boleh jumpa ke? Dia memang beriman, tapi mungkin iman dia sikit punya tebal. Iman kita kulit bawang. Mengapa kita kata iman dia sikit punya tebal? Dia duduk rumah aja, jaga anak aja.
nenek-nenek kita dulu. Pintu pun tak sama, pintu depan, pintu belakang. Orang lelaki tak boleh masuk ke pintu belakang. Pintu belakang hanya untuk perempuan yang masuk. Nenek-nenek saya dulu tak pernah keluar pun daripada pintu, daripada ruang dapur ke depan. Tak pernah pergi depan pun. Siapa nak datang jumpa semua ke pintu belakang. Perempuan lelaki tak pernah duduk satu hall macam kita gini. Belakang tu lah tempat dia. Tu dia punya budaya, tambah kedudukan, kefahaman pada ketika itu dengan iman yang tinggi pada ketika itu. Tak pernah sekali tengok orang. Keluar jarang-jarang sekali nak cari apa. Semua cari nafkah, semua suami bawa balik. Kita hari ni kita dah keluar cari nafkah ni. Kita bawa lori ni. Grab pun kita bawa. Kapal terbang pun kita bawa. Zaman dah berbeza. Jadi mungkin kerana itu agaknya tak banyak dosa mata. Tak banyak dosa hati. Tak banyak dosa kaki. Sebab itu saya kata mungkin dia punya iman lebih tinggi. Pasal dosa dia tak banyak macam kita. Lagi-lagi dosa semua ada dekat tangan aja. Tak payah pergi mana-mana. Kalau salah lah yang dibuka, lainlah yang ditengoknya. Semua boleh tengok dekat tangan je. Tak payah nak pergi Paris, London bagai. Nak pergi Siam, Hajjai, Sawadika. Tak payah. Semua dekat tangannya. Kalau betul lah yang dipilih, baiklah pahalanya. Kalau tak betul lah yang aku pilih, binasalah jawabnya. Oh, rupanya walaupun iman itu berbeza, tebal, nipis, tinggi, rendah. Tapi kata ulama, kerana keimanan dan rahmat Allah SWT, kau akan dijumpakan. Ini pun begitu kita dapat Al-Quran itu untuk kefahaman kita dan kita dapat jawapannya. Bagi Sauban, itulah yang dia fikir. Nanti di akhirat kelak dapat tak jumpa. Kalau dapat jumpa, sudah tentu tempat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu syurga. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Telah diampunkan bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Akan datang pun dah diampunkan dosanya. Begitu dia Habibullah, Rasulullah, Nabiullah yang dipuji oleh Allah Subhanahu taala akan dirinya. Wa kana alaikum azima. Apa dalam Al-Quran Allah sebut tentang banyaknya kemuliaan-kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi Sauban menggambarkan nanti dah tak boleh tidur malam, tak jumpa. Bayangkan kalau kat dunia tak jumpa, macam mana ke akhirat. Kedua, dia bayangkan kalau ke akhirat jumpa tempat Nabi syurga, aku macam mana. Ketiga, dia bayangkan kalaulah aku juga dapat masuk syurga, sudah tentu syurga baginda Rasul SAW itu syurga yang tinggi. Jannatul Firdausi A'la. Aku ni syurga yang macam mana? Boleh tak dapat naik ke pintu syurga yang tinggi bagi baginda Rasulullah SAW? Seolah-olah begitu. Ini gambaran-gambaran perasaan kasih sayang dan rindunya seorang hamba yang namanya Sauban kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dan ini diceritakan, saya menceritakannya dengan bahasa saya, dengan gambaran bahasa saya. Pun begitu, Umi boleh tengok hadis ni, cerita tentang Tauban ni kat mana. For your further reading, kalau Umi nak baca, nak tengok nama Sauban ni, antaranya Umi Abah boleh semak kitab tafsir. Saya dah sebut sebelum ni, kitab tafsir tu namanya Pedoman Muttaqin. Tafsir Pedoman Muttaqin ni ditulis oleh orang kita, pensyarah di tempat saya, Akademi Pengajian Islam Arwah dah Dr. Abdul Hayy, yang diterbitkan oleh JAKIM,
Jadi dalam bahasa Melayu, selain daripada tafsir yang biasa Umi baca, Umi buka tafsir Ar-Rahman misalnya, ini antara tafsir yang banyak jilid, yang banyak penjelasan-penjelasannya, sebab-sebabnya, atau kita namakan asbabun nuzul, sebab turun ayat tu, ya. Jadi kalau Umi nak tengok, Umi bukalah surah apa yang menceritakan hal ini, yang bila Nabi balik itu yang diceritakan oleh Sauban, dan kemudiannya Allah menjawab kerinduan itu. Menjawab dalam bentuk ayat Al-Quran. Jadi pandangan ulama, Sauban ini hebat kerana kerinduannya menyebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada baginda Rasul SAW sekaligus sayang kepada sesiapa yang menyayangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu Allah memberikan jawapan kepada kerinduan tersebut yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 69. Kalau Umi nak baca, nanti Umi tengoklah surah ni, buka dalam tafsir Pedoman Muttaqin yang saya sebutkan, nanti adalah cerita itu. Apa ayat Allah menjawab kerisauan, kerinduan Sauban Tadimi? Surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika alladhina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah jawapannya yang sekaligus memberi jawapan kepada kita, yang mana kita tak pernah bersua wajah pun dengan baginda Rasulullah SAW. Keimanan kita menyebabkan kerinduan dalam hati kita. Nanti kata Allah Subhanahu Taala, bagi sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, that is the clue. Dua benda, taat Allah, taat Rasul. Bila taat kepada kedua-dua ini, maka niscaya apa kamu dapat? Ulaika alladhina an'ama Allahu minan nabiyyin. Maka mereka ini akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijumpakan, disatukan dengan para nabi, para syuhada, orang-orang yang saleh. Ni semua jumpa nanti ni. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah sebaik-baik rafiq, persahabatan, persaudaraan. Ya sudah tentu. Persaudaraan, persahabatan, apa yang paling baik apabila kamu dapat bertemu dengan para nabi, bila kamu dapat bertemu dengan para syuhada, bila kamu dapat bertemu dengan orang yang membenarkan agama, bila kamu dapat bertemu dengan orang-orang yang saleh. Inilah lingkaran circle yang paling baik sekali. Alhamdulillah. Jadi jawapan ini akan memberikan ketenangan kepada Sauban, bahkan juga kita. Tak apa tak jumpa kat dunia, kau ingat dua ni. Kau taat Allah, kau taat Rasul, kau jumpa bukan sekadar tok nenek kau yang tinggi iman dulu tu, tapi kau juga dapat bertemu dengan para syuhada. Kau juga akan dapat bertemu dengan para nabi. Kau juga dapat bertemu dengan orang-orang yang membenarkan agama dan semua orang-orang yang saleh. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surah An-Nisa ayat 69. Alhamdulillah. Baik itu dalam doa kita, ya Allah, kau jadikan aku yang taat. Ya Allah, kau jadikan aku orang yang taat. Ya Allah, kau jadikan aku orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Ini antaranya yang nantinya nak kita tukarkan kepada 3S tadi, 3S nanti. Yang keduanya kita tengoklah satu lagi kisah sahabat baginda Rasul SAW. Okey lagi tak, Mi? Mi okey, Mi larat? Mi tak lapar? Tak bunyi tu, Mi? Buat tak bunyi-bunyi, Mi? Umi tak ada nak take a break? Oh, Ustazah ni macam lama pula lagi nak suruh take a break pula dah. Okey, Mi. Seorang lagi sahabat Nabi SAW ni namanya Anas bin Malik.
Ini sudah selalu saya cerita-ceritakan dengan Umi kan, siapa Anas bin Malik tu ya. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang tergolong dalam kalangan kanak-kanak yang awal memeluk Islam ya. Anas bin Malik juga adalah pembantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh ibunya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama mak dia Ummu Sulaim atau Rumaisa ya, yang mana dalam dakwah baginda Rasul SAW yang ada wang ringgit, yang ada harta kekayaan, semua bantu dengan apa dia ada. Seorang wanita datang kepada baginda Rasul SAW, dia tak memiliki apa-apa tetapi dia ada anak, dia kata, dia ambil lah anak ni, bantulah, mudah-mudahan dapat bantu baginda Rasul SAW. Anas lah orang yang antaranya tolong bawa air Nabi SAW untuk Nabi berwudu ya. Dan kerana kecintaan Anas kepada baginda Rasul SAW, Anas juga adalah antara dalam kalangan sahabat Nabi SAW yang saya sebut ke Umi tahu berapa jumlah uban Nabi SAW. This is extraordinary ya. Begitu juga sahabat lain seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan jumlah Nabi sebanyak 21 helai, ada yang mengatakan 18 helai, ada yang mengatakan 14 helai. Ini this is extraordinary kan. Kita siapa sayang kita? Mi. Oh, Mi terdiam terus. Ramai yang sayang saya. Dia tahu tak berapa uban kita. Ada aku kisah. Dan kenapa? Aku sendiri pun tak tahu uban aku. Takkanlah orang lain tahu pula uban aku kan. Kan? Memang musymakul lah kata Arab. Tak boleh nak masuk akal. Tapi tidak pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengahnya mengatakan bila mula je naik uban tu, mereka dah mula nampak dah. Mula nampak. Bila mula nampak itu yang boleh buat perkiraan. Antaranya mudah naik dekat tepi-tepi macam tu kan. Antaranya disebut oleh Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tengok kau berubah ya Rasulullah. Maka kata Nabi, syayyabatni hudun wa akhawat. Saya dah share dah kat Umi. Ni sayup dah sikit. Syayyabatni hudun wa akhawat. Begitu kita kadang-kadang baca surah-surah ni tapi air mata kita kadang tak jatuh ni. Banding baginda Rasul SAW, jiwanya halawatul iman, jiwanya menyerap keimanan yang begitu mendalam. Bila dia baca setengah ayat-ayat Allah SWT ni, bukan sekadar jatuh air mata tetapi berat pada fikiran baginda Rasul SAW, yang sehingga dengan itu boleh memberi gambaran kepada kita berubahnya baginda Rasul SAW. Antaranya syayyabatni hudun wa akhawatu. Hud, surah Hud. Dalam surah Hud ada menyebutkan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Itu antaranya menurut pandangan kebanyakan ulama. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Saya tak ingat ayat ni sama ada 112 ke. Cubalah Umi tengok. Surah Hud ayat 112 ke? Macam tu ke? Atau surah Hud ayat 16 ke? Saya tak ingat. Umi boleh tengok. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqamahlah. Betul 112. Okay. Saya kadang-kadang mix up ni dengan surah Hud ayat lain. For example, surah Hud mungkin ayat 8 ke, ayat 6 ke, tentang rezeki. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Itu ayat berapa tu? Surah Hud juga. Itu ayat 6 ke. Tak tahu. Nanti saya kena tengok balik. Betul? Ayat 6. Alhamdulillah. Itu ayat 6. Okay, so now I tak mix up lagi dah. Wa ma min dabbatin, surah Hud ayat 6. Betul mi? Alhamdulillah. Terima kasih Mi tolong semakkan. Jadi kalau dalam surah Hud ayat 112 ni antaranya yang dibincangkan oleh ulama. Kenapa Nabi kata syayyabatni hudun wa akhawatu?
Yang menyebabkan aku berubah ni adalah surah Hud dan saudara mara. Wa akhawatuh, saudara-saudara surah Hud. Kata ulama, saudara-saudara surah Hud tu siapa? Apa? Antaranya mengatakan saudara-saudara tu adalah surah Al-Waqi'ah. Amma yatasa'alun. Kalau umi tengok surah-surah ni, satu yang pertama surah Hud ayat 112 tadi tu adalah Allah perintah untuk istiqamah. Nah, istiqamah ni memang susah ni. Kita cakap kat diri kita sendiri, ya Allah memang berat. Bayangkan Nabi yang menjadi utusan Allah SWT yang nak memastikan terus melaksanakannya. Sesuatu yang sangat susah ni buat senang, tapi nak consistently do, tu payah. Nak berterusan buat. Aku solat, aku nak berterusan solat awal waktu. Oh, susah. Lagi-lagi kalau pergi jalan. Kan? Walau RNR ada. Alah, tak apalah, nanti kita jamak takhir. Takhir sungguh. Kan? Kadang-kadang benda-benda ni, ya Allah. Tu kan? Jadi, inilah yang menyebabkan antaranya uban baginda Rasulullah SAW. Selain daripada itu adalah surah Al-Waqi'ah yang saya katakan tadi. Surah Al-Waqi'ah umi baca tiap malam membaca surah Al-Waqi'ah selain surah Al-Mulk. Siapa surah Al-Waqi'ah baca? Banyak baca. Rezeki pak, rezeki. Nak rezeki pak kok. Nak rezekinya murah. Nak bertambah rezeki memang betul, ada hadis sahih pun. Tapi rezeki banyak, baca surah Al-Waqi'ah tu kena faham. Rezeki dalam surah Al-Waqi'ah tu digambarkan syurga yang melimpah ruah. Ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mandud wa zillim mamdud wa fakihatin kathiratin la maktu'atin wa la mamnu'ah. Rezeki. Digambarkan rezeki itu dengan keadaan syurga. Syurga yang kau bayang atas tilam ke katil ke apa, kebayangkan yang empuk. Kau minum daripada air yang mengalir. Kau makan daripada buah-buahan yang tak ada, yang tak dibenarkan. Emas, perak, segala bagai. Ya, rezeki. Tapi mengapa Nabi sampai berubah baca surah Al-Waqi'ah? Kerana ya, di situ juga menggambarkan tentang seksa api neraka. Ashabul shimal, ma ashabul shimal fi samum wa hamim. Takut. Dia juga menggambarkan tentang ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi balik-balik kepada cerita, bukan nak cerita tu, nak ceritakan siapa Anas bin Malik yang tahu jumlah uban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kat mana lagi Umi nak baca tentang cerita ni? Umi boleh baca macam saya dah beritahu dah sebelum ni. Umi pastikan kat rumah Umi ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Selain daripada kitab ni pun bagus juga ni tentang amalan-amalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lah. Ya, amalan-amalan harian pun dah belajar juga ni. Imam An-Nasa'i. Syama'il belajar juga dah. Azkar belajar juga dah. Lepas tu An-Nasa'i belajar juga dah. Apa lagi? Hebat sungguh lah. Masya Allah. Ini memang ni peringkat PhD pun kalah ni. Alhamdulillah, syukur. Banyak tahniah ya. Tahniah sangat pada pihak masjid, semua para jemaah yang konsisten belajar. Istiqamah belajar kan. Alhamdulillah. Jadi balik-balik pada tadi, kat mana lagi boleh baca tadi, Umi buka lah. Umi dah ada dah pun kitab Syama'il Muhammadiyah uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik satu riwayat nak cerita macam mana cinta dia kepada baginda Rasulullah SAW, selain daripada tahu uban, selain daripada tolong baginda Rasulullah SAW 10 tahun bersama baginda Rasulullah SAW. Tapi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sendiri menyebutkan bahawa baginda Rasulullah SAW mengatakan, apabila Nabi menyebut perkataan anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama-sama dengan siapa yang kamu cintai.
anta ma'aman ahbabta. Ini hadis baginda Rasulullah SAW, rawahul Bukhari. Kamu akan nanti bersama-sama dengan siapa yang kamu cinta. Nanti itu bila hari akhirat, siapa yang kamu cinta itu merujuk pada siapa? Merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku tak pernah rasa begitu bahagia sehinggalah aku mendengar baginda Rasulullah SAW mengatakan, kamu kelak akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Maka kata Anas, aku tak pernah rasa begini bahagia. Cuba bayangkan Mi. Bahagia tak Mi? Mi. Oh Mi. Macam tak apa-apa dah bahagia. Oh, astagfirullahaladzim. Bahagia Mi, bahagia. Tanamkan rasa bahagia tu. Pasal kita pun akan berjumpa dengan siapa yang kita cintai. Bukan sekadar Anas bin Malik. Tapi Anas bila mendengar anta ma'aman ahbabta, aku tak pernah rasa gembira berbanding. Aku gembira pada ketika aku mendengar Nabi kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka dengan sebab itu, Mi, cepat tu masa dah berlalu. Mi, oh Mi. Dan dah habis masa, dah habis dah betul Mi. Kak Salwa tadi dia duduk mana pun tak tahu, dah ada kat depan dah. Tanda-tanda dia Mi. Okay Mi, very quick one. Sebab saya dah sebut 3S tadi, maka antara 3 perkara kita nak tunjukkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak pun dapat menyamai cintanya para sahabat, tetapi kita usahakan untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan kita mencapai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melalui 3SS. Yang pertama, banyakkan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesempurna selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sepertilah selawat yang Umi baca di dalam tahiyat akhir Umi, atau sesependek selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu diperbanyakkan sebagaimana yang disebut di dalam tafsir surah Al-Ahzab ayat 56, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Umi Abah selawat, Allah dan para malaikat itu sudah digambarkan dalam Al-Quran berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka selawatlah kamu wahai orang beriman dengan sempurna sebaik-baik selawat. Dalam tafsir Al-Maraghi, Syekh Al-Maraghi sampai dekat ayat ni, dia kata, apa nak buat ni? Maksud kita berselawat kepada baginda Rasul SAW itu melakukan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah dan Rasul, walaupun hatta dengan semudah-mudah lidah kamu, walaupun dengan semudah-mudah yang dapat diucapkan pada lidah kamu, iaitulah selawat. Jadi banyakkan selawat sambil kosek beras, banyakkan selawat sambil lipat kain, banyakkan selawat sambil basuh kereta, banyak-banyak selawat. Man salla alayya wahdan sallallahu alayhi ashran. Sekali kau selawatkan aku 10 kali, kata baginda Rasulullah SAW, Allah berselawat kepada kamu dengan maksudnya Allah beri rahmat, beri berkat, beri hidayah, beri macam-macam dalam hidup kita. Sekali je kita sebut, tapi kita dapat tak pernah kurang daripada sekali itu. 10 kali, 10 kiraan Allah, tak macam 10 kiraan kita. Nak kena bayangkan benda yang macam tu. Antaranya lagi yang nak diperbanyakkan adalah pada hari Jumaat. Kerana pada setiap hari Jumaat, menurut hadis rawahu Abi Daud, pada setiap hari Jumaat maka akan dibentangkan salawat kamu kepadaku, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Jumaat dia akan bentangkan kita punya selawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as if to imagine. Taklah sesuai, tapi nak bayangkan kalau lah anak kita periksa, kemudian dapat report card, sebelum dapat report card dia dapat ambil dah dekat dinding-dinding dekat universiti tu keputusan periksa. Kita nak anak kita dapat 90% ke, 70% ke, 100% ke, 50% ke, nak banyak mana Mi? Mestilah kita nak bayangkan, oh yang tinggi sekali lah, aku nak yang paling atas sekali.
100% nak dibentangkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kalaulah kita boleh membayangkan sedemikian, maka lajulah lagi kita dengan tasbih kita, dengan cincin tasbih kita, dengan macam-macam lagi untuk nak menunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang keduanya yang kita baca juga ialah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu pagi-pagi kita bangun tu antara bedanya. Aku reda Islam agamaku, aku reda Allah adalah Tuhan, tidak ada yang disembah melainkan Allah SWT, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah SWT. Yang ketiganya adalah melalui syahadah umi. Perbaharuilah syahadah umi, sentiasa bertasyahud, tak mesti ketika dalam salat saja, di luar salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Boleh. Selalu mulut kita bersyahadah kerana salah satu zikir yang menyelamatkan kita daripada siksa api neraka adalah tasyahud. Memperbanyakkan membaca syahadah, ya. Jadi satu adalah selawat, dua adalah sunnah. Saya pergi laju je ni, sunnah. Semua yang Umi buat, bila Umi buat itu adalah daripada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Nak masuk bilik air kaki kiri, nak keluar masjid kaki kiri, nak masuk kaki kanan, segala doa Umi baca. Umi bayangkan dalam hati Umi adalah cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu akan mengangkat lagi darjat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, berdoa supaya mendapat syafaat. Satu selawat, dua sunnah buat, tiga syafaat. Minta, sebut, ya Allah, beri nanti aku syafaat di hari akhirat dengan rahmat Allah. Ana awwalu syafi', belakang hadis yang panjang Nabi kata, wa awwalu musyaffa', aku adalah orang yang pertama yang akan memberi syafaat, bahkan orang yang pertama dibangkitkan di hari akhirat, dan aku juga adalah orang yang pertama mendapat kebenaran untuk memberi syafaat. Ini dengan rahmat Allah Subhanahu Taala, ya. Jadi syafaat ni apa? Syafaat ni mudah gini. Kita tahu dah kan? Alhamdulillah. Apa dia syafaat pertolongan. Cukupkan mana yang kurang. Tolong mana yang tak tahu, tak ada, tak cukup. Ganjil kan? Genapkan yang ganjil. Cukupkan yang kurang. Bantu yang tak dapat, tak mampu. Bantu yang tak mampu. Genapkan yang ganjil. Cukupkan mana yang kurang. Itu syafaat. Atas dunia pun kita minta tolong orang. Bang, saya buat soto ni bang. Kicap dah habis, tolong beli. Kan kita tolong orang. Minta tolong. Kau boleh tolong bayarkan bil mak tak? Handphone mak ni dah habis, dah datang dah bil ni HDG ni. Kau bayarkan boleh? Orang tolong sana, tolong sini, minta tolong tu. Tak ada pun nak jalan, tak tahu. Wes, tolong. Bayangkan ke akhirat esok. Takkanlah kita ni berani kata bahawa segala amalan kita ni dah cukup bila ditimbang nanti kan. Maka dengan sebab itu kita minta moga-moga mendapat syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuklah dapat minum daripada air telaga Kautsar yang Umi baca dalam surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek. Ada berapa ayat? 3 ayat saja. Inna a'tainaka, ka tu engkau wahai Muhammad. Siapa beri? Allah. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar boleh masuk telaga, kolam, sungai, al-haud menurut pandangan ulama. Al-Kautsar juga bermaksud kebaikan yang banyak. Dia lebih banyak daripada al-kathir. Kathir banyak, Kautsar lebih banyak. Dua makna. Satu, kebaikan-kebaikan yang terlalu banyak. Satu lagi, Kautsar bermaksud telaga, sungai, kolam. Namanya Kautsar. Setiap para Nabi itu ada telaga Kautsar. Tapi telaga Kautsar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bezanya ialah
yang lebih panjang. Sepanjang mana telaga Kautsar baginda Rasulullah SAW? Sepanjang menurut pandangan setengah ulama, sebulan perjalanan. Ayuh, panjang. Maknanya banyak. Putih airnya seputih-putihnya, lebih putih dari susu, manis rasanya, lebih manis daripada madu. Siapa yang dapat minum tak akan haus sampai bila-bila. Di ketika terik pancaran matahari berada di padang mahsyar, semua orang menginginkan meminum daripada air telaga Kautsar. Tetapi kena ingat, Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar, itu dalil tentang kurban. Wanhar, sembelihan. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Tapi siapa yang memusuhi, sesiapa yang tak melaksanakan sunnah baginda Rasulullah SAW, menyalahi ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, fahuwa abtar, dia tidak akan dapat meminum daripada telaga Kautsar. Jadi mudah-mudahan dengan itu dapatlah kita tergolong dalam mereka yang mendapat syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tergolong dalam kalangan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air daripada telaga Al-Kautsar. Umi masuk dalam doa Umi. Lepas mayang Umi sebut dua benda tu. Dapat syafaat, dapat Kautsar. Dapat syafaat, dapat minum telaga Kautsar. Mudah-mudahan selamat daripada siksa api neraka. Jadi Umi sekadar tu saja. Minta maaf ya Umi ya. Ambil masa Umi lebih sikit tu ha. Dah pukul 12 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barang ada tersilap kata, barangkali ada terkasar bahasa, semuanya datang daripada saya, yang baik itu dari Yang Maha Esa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.